Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Zulkifli, pelajar Kolej Profesional Baitul Mal, dan video kali ini saya akan menerangkan kepada anda-anda semua tentang pengurusan jemaah di Arab Saudi. Okey, yang pertama sekali, pengurusan ketibaan jemaah di Arab Saudi. Okey, apabila jemaah tiba di Arab Saudi, mereka akan menaiki bas ke Dewan Tiba, dan apabila sampai di Dewan Tiba, mereka akan disambut baik oleh petugas tabung haji dan immigration Saudi. Dan selepas itu mereka akan melakukan imasan beg tangan, dan seterusnya jemaah haji akan menyerahkan PMA kepada petugas United Agent. Dan selepas selesai, jemaah semua akan menaiki bas dan bagasi dihantar ke Hotel Mekah. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya yang tanggungjawab menguruskan jemaah kat sini. Lepas ni Tuan Haji akan pergi ke Jabatan Immigration untuk serahkan dokumen apa semua, pasport. Lepas tu kita akan pergi ke tempat penginapan. Itu saja. Boleh mula. Yang kedua, pengurusan penginapan jemaah. Dan apabila jemaah sudah sampai ke tempat penginapan, tabung haji akan mengatur jemaah lelaki dan perempuan mengikut bilik-bilik yang tertentu secara berasingan. Dan satu bilik itu akan menempatkan 4 hingga 8 orang jemaah, dan bilik itu akan disediakan penghawa dingin, dan satu bangunan itu ditempatkan lebih kurang 1,000 hingga 7,000 jemaah. Dan tempat penginapan tersebut tidak terletak jauh dari Masjidil Haram, iaitu hanya 1,000 meter sahaja, dan terletak 500 meter dari Masjid Nabawi. Sekarang ni tempat penginapan Tuan Haji. Lepas ni Tuan Haji akan ditempatkan dalam satu bilik. Satu bilik tu ada 4 hingga 8 orang. Tapi Tuan Haji jangan risau, semua memang selesa. Kita orang bagi aircon semua ada. Lepas tu masjid pun dekat. Masjid pun dekat. So Tuan Haji tak perlu risau lah. Okey. Boleh letaklah barang-barang. Dan yang ketiga, pengurusan sajian jemaah. Okey. Tabung haji hanya menyediakan makanan tengah hari dan makan malam sahaja untuk para jemaah. Untuk sarapan, tabung haji tidak sediakan. Sebab apa? Sebab kebanyakan jemaah tidak mengambil sarapan. So untuk mengelakkan pembaziran, tabung haji hanya menyediakan makanan tengah hari dan makan malam sahaja. Selain itu, cerek, teh dan gula juga disediakan untuk para jemaah. So mana tahu ada jemaah yang tengah malam ke haus ke kan, nak minum air manis, bolehlah buat kopi, buat teh kan, mengetih malam kat Mekah. Okey, baik. Yang seterusnya, urusan petugas haji bagi setiap maktab. Okey. Bagi pusat perkhidmatan maktab dan zon mempunyai pengurus, penolong pengurus, petugas pembimbing ibadat haji, pegawai perubatan, petugas perubatan dan pembantu petugas haji. Dan bagi maktab muasasah pula, mereka mempunyai rais muasasah, naib rais, petugas maktab dan mutawif. Dan 3,000 jemaah akan ditempatkan dalam satu maktab, dan jemaah juga akan diuruskan secara bersama oleh petugas tabung haji dan maktab muasasah. Dan yang seterusnya, pengurusan bimbingan ibadat. Okey.
Tabung haji menyediakan perkhidmatan bimbingan ibadat haji kepada jemaah haji sepanjang musim haji seperti berikut. Yang pertama, pembimbing ibadat haji PIHTAS di setiap maktab dan zon di Tanah Suci. Yang kedua, pakar rujuk ibadat di Ibu Pejabat Tabung Haji Mekah. Dan yang ketiga, sesi ceramah di PPM dan PPZ mengikut KT. Yang akhir sekali, semua jemaah haji perlu menghadiri semua program bimbingan PPM dan PPZ. Dan yang seterusnya berkaitan pengurusan perkhidmatan perubatan di Tanah Suci. Okey. Untuk para jemaah yang mungkin mengalami masalah kesihatan, tabung haji, syarikat tabung haji juga ada menyediakan pusat rawatan. Antaranya pusat rawatan tabung haji Syishah Dar Al-Mubarak yang terletak di Mekah. Yang kedua, klinik kecemasan tabung haji Al-Janadriyah yang terletak di Mekah juga. Dan yang ketiga, pusat rawatan tabung haji Madinah Roha Al-Madinah yang terletak di Madinah. Dan tabung haji juga ada menyediakan klinik maktab dan klinik zon, iaitu di Mekah hanya terdapat 14 jumlah bangunan sahaja dan 16 jumlah klinik, manakala di Madinah pula hanya terdapat 5 jumlah bangunan dan 3 jumlah klinik. Dan yang ketujuh, pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci. Okey. Di sini bagi jemaah yang mungkin ada masalah kewangan apabila tiba di Tanah Suci, mereka tak cukup duit nak beli barang-barang yang keperluan, sebagai contoh macam minyak wangi, kurma dan sebagainya. So mereka tak perlu risau kerana tabung haji juga telah ada menyediakan dan telah menyerahkan kepada jemaah kad debit tabung haji. So mereka boleh membuat pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan menggunakan kad debit tabung haji. Mereka juga boleh menggunakan kad debit tabung haji itu di mesin ATM di Tanah Suci. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, macam mana saya nak keluarkan duit sebab saya dah tak ada dah, kosong dah dompet ni, nak beli makanan aiskrim sedap ni. Kita tabung haji ada serahkan kad debit kan? Ada. So tu haji boleh pergi ke mana-mana kaunter lah yang disediakan, mengguna kad yang kita orang bagi. Okey, tak ada masalah saya nak keluarkan duit. Okey, boleh. Nak keluar banyak pun tak perlu. Okey. Terima kasih. Dan yang seterusnya, pengurusan perkhidmatan pihak ketiga. Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga kepada jemaah haji sepanjang musim haji antaranya ialah kenderaan, ziarah, kafeteria, dobi, kemudahan komunikasi, pos Malaysia nationwide dan city check-in. Okey, yang akhir sekali, pengurusan keberangkatan pulang. So 5 hingga 6 hari sebelum jemaah bertolak ke tanah air, mereka akan diserahkan tabung haji akan menyerahkan notis kepada para jemaah, dan sebelum mereka bertolak, mereka akan diberikan taklimat perjalanan. Dan seterusnya, para jemaah boleh mengambil bagasi dan terus ke kabin pesawat dan akan bertolak ke terminal haji Jeddah. Dan apabila tiba di terminal haji Jeddah, bas jemaah haji disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat rehat. So apabila selesai rehat semua, jemaah haji akan melakukan pemeriksaan imigresen dan keselamatan. Okey, ini untuk keselamatan. Dan bakal haji juga perlu mematuhi peraturan bagasi yang telah ditetapkan oleh pihak tabung haji, iaitu had berat
hanya 30 kilogram dan maksima hanya 2 beg sahaja. Dan had berat beg beroda yang digunakan masuk ke dalam pesawat adalah seperti kain baju, tuala semua tu lah. Dan air makanan seperti kurma tidak dibenarkan. Salam. Okay, macam Tuan Haji tahu ni antara hari terakhir Tuan Haji lah dekat sini lepas tu kami ada bagi notis 5 hari sebelum itu. Notis tu. Lepas tu Saya dapat. lepas ni Tuan Haji akan dengar taklimat perjalanan lah sebelum balik. Lepas tu kita orang akan hantar jemaah semua pergi ke terminal. So nanti dekat terminal tu adalah orang yang uruskan Tuan Haji semua. So Okey, terima kasih. Itu saja ke? itu saja je. Itu saja daripada saya. Sekian.